Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Amin Fuad bersama dengan rakan saya Amir Arafat dan juga Izzy Nazir dalam episod baru Debat Bola. Hari ini kita bersama dengan dua rakan saya untuk bincangkan tentang episod yang orang kata agak sedih lah untuk penyokong Perak dan juga penyokong UiTM kalau ada lah kat luar sana. Penyokong UiTM tu kita tak tahulah ada ke tak ada kan. Tapi mungkin tak tahulah, mungkin student UiTM sedih lah macam Izzy, student UiTM takkan tak sedih. UiTM di hatiku. Dia punya motor dia. Okey, kita cerita dulu mungkin pasal Perak dululah. Itu Perak tewas 2-1 kepada Melaka United dan keputusan itu terus menyingkirkan Perak pertama kali ke Liga Perdana sejak Liga Super diperkenalkan pada tahun 2004 dan juga 32 tahun berada di Liga Utama sejak 1990. Juga pada ulang tahun ke-100 tahun Perak FA ditubuhkan. Jadi agak pahit lah untuk penyokong Perak. Kita dah banyak cerita pasal Perak sebelum ni, tapi pada pendapat kau, kat mana silapnya punca utama lah kau rasa Perak, kejatuhan Perak? Kita tahu banyak punca kan, tapi punca utama dia. Aku rasa punca utama dia daripada pengurusan tu sendirilah. Aku baru bercakap, ada bercakap dengan penyokong-penyokong Perak pun, diorang merasakan benda ni terlalu besar untuk dikatakan isu di dalam padang saja, tapi lebih kepada isu di luar padang yang efek sampai ke dalam padang. Kita pun tengok daripada awal, aku rasa aku ditugaskan untuk cover Perak ni. Jadi seingat aku pun waktu sebelum kick off pun dah ada isu daripada isu logo, pertukaran presiden, tak ada presiden, naik presiden memangku caretaker, logo baru sampai isu sampai istana terpaksa campur tangan. Lepas tu pembubaran Perak 2 lah, macam-macam lah isu dia yang tak pernah. Diorang lebih famous dengan isu di luar padang daripada isu di dalam padang. Aku rasa ketidaktentuan pertukaran tampuk pemerintahan nombor 1 di Perak tu, penswastaan tu sendiri pun tidak berjalan dengan lancar. Yang sampaikan tak ada dana, kes Leandro dan Kareska sampai ada nak report kepada FIFA. Jadi isu tu lebih besar dan makin lagi besar sehinggakan pemain-pemain seperti key player national team Syarul Saad dan Di Paula, Zuhail Di Paula ke JDT. Itu dah menunjukkan sebenarnya lebih kepada isu pengurusan yang gagal untuk menyelesaikan, menenangkan keadaan yang kita dapat lihat benda tu memakan diri sehingga sampai sekarang lah, sampai sebelum habisnya musim ni. Tak silap aku dah ada 3 presiden yang cuba mengepalai, presiden ataupun CEO yang cuba mengepalai Perak FC lah, sehingga terturunnya mereka secara sah. Aku rasa aku terpaksa bersetujulah dengan kenyataan Amir sebab isu dia memang, kalau kita tengok isu dia besar. Of course kita nak cakap pasal tak bayar gaji, tapi di mana? Kenapa tak dibayar gaji? Contoh, aku bagi macam Amir cakap, kegagalan pengurusan untuk mengawal kewangan Perak FC itu sendiri sehingga terdapat masalah gaji. Bila dah terdapat masalah gaji, of course ataupun sudah tentunya pasukan-pasukan ataupun pemain-pemain utama tidak berpuas hati tak dapat gaji. Kalau aku tak dapat gaji pun aku tak puas hati, menyebabkan pemain-pemain utama pun belah daripada pasukan. So yang belah daripada pasukan ni pula, yang masuk pun tak tentu. Pemain import masuk keluar, ada nak saman menyaman kan. Pemain import yang masuk pun tak berkualiti. Pemain tempatan pun yang macam Partiban. Kita bercakap pasal Partiban dengan Kenny Palraj pun pergi ke pasukan KL. Nazirul Naim berpindah ke pasukan Sabah. Banyak kali kita dah cakap, berbelanja tidak tentu, tidak ikut kemampuan, tak tahu mana yang mana penting, yang mana tak penting. Yang dia orang tahu, aku nak pemain yang terbaik dalam skuad aku. Semua pasukan nak macam tu, tapi tak semestinya semuanya mampu untuk ada benda tu. So bagi aku kegagalan mencari dana tu salah satu sebab lah. Aku tak kisah kalau kau nak mengharap kerajaan negeri punya dana, tapi kau tak boleh mengharapkan 100%. Selama ni kita tengok kerajaan negeri bagi 10 juta, 15 juta. Mungkin kau boleh ambil 3-4 juta. Yang selebihnya kau cari supaya kau tahu. Sebab diorang ada kerajaan negeri lah, sebab tu diorang rasa diorang tak perlu cari dana lain. Itu masalah utama yang lagi satu aku nampak lah kat sini. So Amir cakap macam Ketua Jurulatih Mehmet Durokovic yang selama ni tunjang pasukan Perak juga meninggal angkat kaki. Kita pun sampai hari ni tak tahu sebab apa. Katanya balik Australia sebab ada urusan keluarga, tapi kita pun tak tahulah apa dah jadi kan. So, okay, aku nak tanya Izzy lah. Apa pendapat kau lah Izzy secara peribadi untuk Perak FC bangkit selepas diturunkan ke Liga Perdana, ataupun kau rasa Perak kena
ambil benda ni pelan-pelan kayuh balik lah, bina balik ke macam mana kau rasa? Untuk aku personally, Perak dia kena revamp lah dia punya club dia. Kita balik kepada isu yang berbangkit, iaitu masalah kewangan, pengurusan kewangan. Jadi bila bercakap mengenai pengurusan kewangan ini, obviously tentang duit lah. Masalah duit telah berlaku. Jadi bila aku kata revamp ataupun reset ataupun restart, berbelanja ikut kemampuan lah selepas ni pasal masalah duit kan. So kelab nak teruskan perjuangan untuk bermain, tak kisahlah di tier mana, tier 1, tier 2 atau tier 3 kan. Kalau kena start dengan liga bawah, start daripada liga bawah. Tapi maintain pengurusan kewangan itu dengan cantik supaya boleh moving forward, boleh kembali naik ke Liga Super. Kena buat betul-betul lah kan, pasal kau turun, kau kena pitch balik, kau kena do something lah dengan kelab tu, tapi kena ikut kemampuan kan, berbelanja ikut baju sendiri, kain sendiri ke baju sendiri. I mean, kau tak boleh nak spend macam mana kau kat Liga Super, which is kau dah rosak, dah jahanam di situ. So jalan terbaik adalah kau duduk di peringkat bawah kan, restart balik kan. Sekarang Liga Perdana, so buat perbelanjaan itu di Liga Perdana itu dengan betul-betul kan. Pembelian import ke kan, cara nak bayar gaji ke macam mana ke, pastikan benda tu solid kan. Orang kata fundamental ketika itu di Liga Perdana tengah solid, dan insyaAllah kalau ada rezeki, Perak boleh naik Liga Super. Okey, Matt, pendapat kau, Matt? Pandangan aku, isu ni kita dah bercakap daripada hari tu. Siapa-siapa pun, fan Perak pun, dia akan bercakap isu dana. Isu yang paling banyak dimainkan sekali ialah bekas timbalan Presiden Fafa sendiri mengatakan jumlah untuk mengurus dua pasukan, Perak 1 dan Perak 2, berjumlah 30 juta satu musim. 30 juta untuk satu pasukan. Aku rasa ini banyak kita nak kena fikirkan secara realistik lah. Kalau diorang berada di Liga Premier, sesiapa pun yang mengambil tampuk pimpinan, sekarang dikatakan ada pengurusan daripada bekas pemain, daripada yang akan yang dikatakanlah oleh peminat Perak ialah daripada Hamsani, bekas penggol kebangsaan, dan juga Tuah Iskandar, bekas pemain JDT. Antara dia lah, tak tahulah wallahu alam. Tapi ini antara nama yang dah berjumpa dengan NBI untuk nak take over Perak. Tetapi persoalan aku kepada diorang ialah sama aku nak bagi kat korang. Kalau diorang datang dengan satu semangat sahaja, tapi tanpa ada arah tuju untuk menjana duit, diorang mungkin akan turun ke Liga M3. Jadi persoalan dia lebih kepada macam mana kita cakap tadi tu, macam mana diorang Perak FC nak menjana duit. Kita bagi kredit kepada Coach Shazwan Wong. Dia pun ada buat satu jawapan Twitter yang aku rasa ada 7-8 langkah yang secara basicnya macam mana untuk menguruskan sebuah, itu cara dia bercakap tu, penerangan dia yang sangat basic untuk menjana pendapatan bagi sebuah social club. Itu pandangan aku. Tapi aku rasa dengan branding yang ada pada Perak, itu boleh sedikit sebanyak lah. Persoalan dia kat sini ialah adakah diorang willing untuk buat benda tu. Aku bercakap dengan fans Perak waktu dulu, waktu ada pergolakan waktu Rizal sebagai CEO selepas Datuk Seri Peja tinggalkan, Rizal take over. Dia jelajah satu Malaysia dan dikatakan Gamuda sanggup untuk memberikan penajaan yang besar. Tetapi Gamuda punya request apa yang ROI boleh bagi balik kepada kita. Maksudnya sama macam kad orang main dulu trading ialah kalau Pafa, mungkin Pafa boleh bagi tanah untuk diorang bangunkan dan kita orang bagi duit. Tapi untuk bawah kerajaan baru, di bawah satu pimpinan mana-mana pun, apa yang kad diorang ada untuk trade benda ni? Tak ada. Jadi diorang terpaksa memulakan, suka tak suka, sukar tak sukar, mahu tak mahu, diorang terpaksa mengambil idea daripada Coach Shazwan Wong ni sendiri, yang aku rasa kita pun aku rasa cukup lengkap lah untuk menjana pendapatan sehingga 2.7 juta. Tujuh cadangan untuk. Aku baca sikit lah cadangan tu supaya penonton-penonton penonton yang tak ada Twitter tu boleh ni lah, boleh. Nanti soalan seterusnya aku akan tanya ke orang lah. Okey, ni Shazwan Wong punya idea lah. Dia kata ini macam Amir cakap, benda yang kita nampak kan. Mula dia cakap lah belanja ikut kemampuan, macam Izzy cakap. Cadangan dia nak jana 2.7 juta tu setahun dia kata buat sesi trial terbuka untuk mencari pemain. Dia kata Perak suka buat sesi trial. Seorang dikenakan bayaran 150, target 200 satu siri, buat 3 siri dapat 90,000.
Nombor 2, kem bola sepak remaja, bayaran RM100 selama 3 hari, sasar 200 orang. Boleh dapat 80 setahun. Buat 4 kem, boleh buat 80K setahun. 80,000 lah. Tiket bermusim, sasar 2,000 penyokong. Harga 150, mampu milik. Jana 300,000 setahun. Yang ni pun boleh naik sikit lah, RM200 ke kan, boleh dapat lebih. Food truck hari perlawanan, 30 slot. Dan dikenakan bayaran 100 akan menghasilkan RM3,000 setiap perlawanan. 11 perlawanan, jana lebih kurang RM33,000. Makanan dalam stadium, sasar RM15,000 satu perlawanan, potensi RM165,000 untuk 11 perlawanan. Jualan jersey, target RM50,000 helai dengan untung RM30 sehelai, 1.5 juta. VIP experience, maksudnya box seat lah. Sasaran 500 orang dengan pakej 100. Bagi 11 perlawanan, satu perlawanan dapat dalam 11 perlawanan dapat dalam RM550,000 lah secara anggaran. So itu yang ambil cakap 2.7 juta. Lepas tu dia ada bagi lagi idea untuk pendapatan bulanan. Dia kata boleh buat F&B, maksudnya Perak FC ada kedai makan ke kan. Dia sasar dalam RM10,000 sebulan. Lepas tu ada pusat fizio macam Selangor, buka kepada awam, sasar dalam RM40,000. Kemudahan gym pun untuk orang awam RM80,000 dengan ada orang kata membership lah kepada orang awam RM80,000 sebulan. Ini jumlah sesi latihan kanak-kanak pun macam tadilah yang kita buat, macam tadi camp kan, ni untuk kanak-kanak. Pusat latihan, orang awam mungkin boleh sewa pusat latihan Perak kalau sesuai lah. So, lepas tu dia kata lagi satu yang menarik ni, review social media sosial yang sekarang ni kita nampak artis-artis semua menggunakan followers diorang. Pemain Perak ramai je ada yang followers 20,000, 30,000 lah. Benda-benda ni pun dia boleh jana duit. Maksudnya Perak FC sendiri pun boleh jana, pemain-pemain pun boleh tolong jana duit untuk Perak FC. Last kali ada cakap konten Perak TV lah kononnya, belakang tabir, cerita pasal belakang tabir, vlog, lain-lain eksklusif untuk penyokong Perak yang ingin membayar mungkin RM30 sebulan. Bagi aku mahal lah RM30 sebulan. Mungkin RM10 sebulan tu okey kot. Sasar kepada 10,000 orang. So ini idea-idea yang dilontarkan kepada Syazwan Wong. Aku anggarkan busuk-busuk kau boleh dapat, kalau kau betul push, kau boleh dapat dalam 4 juta lah setahun aku rasa. Okay, katakan kau dapat 4 juta. Tambah lagi dengan penyokong yang datang stadium yang tak ada tiket bermusim. Kau boleh dapat dalam orang kata 5 juta lah. 5 juta, lepas tu mungkin FM, MFL walaupun tahun ni tak bagi, mungkin tiba-tiba tahun depan tu bagi 5.5 million. Sebenarnya bajet Perak FC sebenarnya kalau ikutkan benda apa yang kita baru kira ni, kalau dia orang main Super League, dia orang tak boleh spend 30 juta. Dia orang patut spend 4 juta sahaja. Itu realiti yang kita perlu tengok lah, sebab atau separuh lah. Sebab aku diberitahu yang sebenarnya KL pun sebenarnya di bawah pimpinan CEO Stanley Bernard, dia pun cakap, dia kata kalau ikutkan dengan KL yang fans tak ramai apa semua, dengan aset yang diorang ada, apa yang diorang boleh jana, sepatutnya KL boleh spend dalam 6-7 juta je setahun untuk main Liga Super. Sebab tu bila kau cakap masa 30 juta, 20 juta, JDT tak payah cakap lah, lebih 50 juta kan. Mengarut, dia punya figure tu mengarut. Mana kau dapat? Sebab masalahnya kita bergantung pada kerajaan negeri. Kerajaan negeri bagi sekali 15 juta, 20 juta, 30 juta kan. Habiskan terus. Sebab tu saya cakap kerajaan negeri boleh bagi, mungkin boleh bagi. Tak salah nak ambil kerajaan negeri sponsor, tapi bukanlah amount yang sebegitu besar. Untuk aku tak akan jadi terlalu gairah untuk pergi balik Liga Super lah. Ya betul, kita kawal kewangan apa benda semua. Aku rasa time ni adalah gunakan masa untuk membina pemain-pemain muda yang ada. Dan aku rasa tak perlulah, kalau tak perlu pemain import, tak payah bayarlah pemain import. Sebab ini time kau reset kan. Kau tekan button reset tu, kau start balik, mungkin mula dengan 3-4 juta di Liga Perdana. Liga Perdana 3-4 juta pun agak tinggi kan. UiTM punya bajet pun sebenarnya tak banyak. Even aku diberitahu Negeri Sembilan spend Liga Perdana kurang daripada 5 juta. So aku tak tahulah macam mana Perak FC punya. Macam Amir cakap lah, kalau masuk bekas pemain pun tak kerti cari duit, tak ada kepakaran untuk buat marketing, untuk buat sales, untuk cari duit semua, dan tak guna lah kau bawa masuk Syarul Azhar ke, Sapa ke, Khalid Jamlus ke, sama je. Okay, UiTM menemani Perak lah selepas tewas 1-0 kepada PJ City tempoh hari dan menduduki carta tercorot selepas 2 musim di Liga Super, akhirnya turun kembali. Punca utama UiTM diturunkan, Zee, kau rasa sebab apa? Kita kena menilai UiTM pada musim lepas dan UiTM pada musim sekarang, musim yang ni lah.
yang tersikir ni. Which is yang lepas tu kita tahu UiTM berjaya menamatkan kedudukan di tangga ke-6 kalau tak salah aku. Lepas tu Betul. season ni dia okay, sama dengan Perak. So boleh nampak perubahan pemain import sebenarnya pada pasukan UiTM. Kita tengok dulu senarai barisan UiTM. Ketujuh latih kita ada Frank Bernard, kemudian dibantu oleh Wan Mustafa. Kemudian pengarah teknikal Ridwan Allah dibantu oleh Ismail Ibrahim. So keempat-empat ini adalah empat watak yang memainkan peranan dalam membawa UiTM FC ke satu tahap yang lebih tinggi dalam bola sepak. Tapi apa yang berlaku, nampaknya kelebihan diberikan kepada Frank itu sendiri apabila untuk awal musim ni beliau telah mendapat suntikan dana daripada pihak UiTM, maybe UiTM Holding tak pasti, sebanyak $20,000 untuk Frank mencari pemain import musim ini. Sebab pemain import musim yang lepas tu dah banyak berhijrah. Dia punya top scorer dia kalau tak salah aku nama Gustavo Almeida. Kemudian Rabi Ataya yang telah berhijrah ke Kedah. Senang cerita banyak pemain utama UiTM dah belah lah kan? Import, kita bercakap mengenai import sebab the issue is import players sebenarnya. Nanti aku cerita kenapa. So apa yang berlaku bila mereka ini tak ada, kita perlukan pengganti. Jadi suntikan dana itu yang digunakan untuk mencari pengganti. Frank juga orang kata memberi peluang lah kepada pihak pengurusan untuk dia bagi siapa nama yang kau rasa untuk aku nilai atau untuk kita sign. So daripada peluang yang telah diberikan kepada pihak pengurusan, sebanyak 15 nama yang telah diberikan kepada Frank Bernard, akan tetapi tidak menepatilah cita rasa beliau. Kabarnya ke-15 pemain tersebut tidak dipilih. So maka keluarlah nama-nama pemain import yang dipilih oleh Frank Bernard. Kalau tak salah aku ada Abu Bakar Almer, kemudian dia ada keeper import Dominic Pichak kan, keeper import tu kan. So orang-orang ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Frank Bernard pada awal musim. Tapi sayangnya senang cerita tidak berhasillah pemilihan pemain tersebut kan. Dan tak salah aku akhbar mana melaporkan tentang UiTM ni pada awal musim, kenapa kita nampak dia terlalu teruk sebab pemain ini mengalami masalah posisi pada setiap posisi. Jadi maksudnya senang cerita pemain yang ada ni tak baguslah Min. Senang cerita. Bila disebabkan itu lepas perlawanan ke-7, LS7, Frank dengan pembantunya direhatkan dan diganti dengan Ridwan Allah dan juga Ismail. Yang ini kali ini diorang revamp. Beberapa pemain telah pun dilepaskan dan digantikan dengan Sean Ginelli, Joel Vinicius. Yang ini aku tengok dia daripada Juve tu man. Joel Vinicius ni. Kemudian dia ada Juve bawah 9 ke apa? Bagi aku tapi Juventus nama pasukan tu Juventus. Kemudian ada Dennis Bushning yang ini kota Asia, dan import yang dikekal hanya dia punya captain saja tak laku, Victor Nerenok, itu nama dia. Joel Vinicius dia main Juventus man, Juventus dekat Brazil. Aku orang cakap. Alright, tapi korang perasan tak apabila take overnya Ridwan Abdullah ni dengan kemasukan pemain-pemain import yang aku baru bagi tahu ni, UiTM nampak keberhasilannya. Akan tetapi dah sampai ke penghujung musim, jadi sukar untuk mereka terlewat. Tapi kau boleh nampaklah kat sini, personally kalau kau tanya aku, punca dia pemain yang dipilih oleh Frank tidak bagus. Aku rasa dia merehatkan Frank Bernard, kerana dia tak percayalah dengan Frank Bernard baru 7 game. Aku tak setujulah sebab baru 7 game je, 7 ke 8 game. Lepas tu dia panggil balik lepas 4 perlawanan, sebab lepas 4 perlawanan tu Ridwan Abdullah take over, taik juga. So Frank Bernard diberi peluang kedua, aku rasa lepas tu aku tak tahu dia direhatkan kali kedua ke apa ke, sebab Malaysia kan suka direhatkan kan. So aku rasa tak tahulah, ini secara luaran pendapat aku lah. Aku rasa bila kau buat benda-benda macam ni, baru 7 perlawanan, yang kau ada 21 perlawanan lebih kurang lah, satu season kan. Macam Pahang jugalah, 2 perlawanan kau tukar, suruh rehat kan. So bagi aku, benda ni fine, betul. Mungkin kata Izzy memang betul, pemain import tidak bagus, apa yang dipilih oleh Frank Bernard. Tapi kau tak boleh nafikan juga, dalam 7 perlawanan,
kau tak boleh dapatkan keseimbangan tu dengan cepat. Kadang-kadang pasukan ni dia mengambil masa yang lebih lama untuk lebih stabil. So bila dah rehat ni, rehat tu, masuk Ridwan Abdullah, tukar lagi filosofi apa semua, benda ni menyebabkan pasukan tak stabil. Minta maaf lah. Sebab aku boleh kata, lagi satu aku nak bagi contoh, bukanlah aku nak bagi contoh Selangor. Tapi aku nak bagi contoh Selangor. Sebab apa tahu? Aku rasa second half of the season, Selangor main better. Lebih elok. Sebab aku rasa pemain-pemain baru dapat kecergasan yang mungkin Castanitzer nak, ataupun mungkin cara permainan tu dah sebati. Sebab awal-awal manalah kau nak, mungkin dia pun baru nak kenal pemain kan, dia baru nak kenal Sean kan, Sean menari sana sini pun dia tak apa nak kenal kan. Contohlah ini aku bagi ni pendapat aku lah, sebab aku rasa terlalu awal. Lainlah kau Benjamin Mora, kau dah dekat JDT lama yang memang kau bina pasukan tu, kau masuk seorang dua je. Lepas tu kau dah klik kan. Tapi kalau filosofi baru bagi aku rasa dengan pemain, bukan setakat pemain pemain utama untuk UiTM, tapi pemain macam Arif Anwar yang berhijrah juga, yang sebelum ni menjaringkan beberapa gol untuk UiTM pun dah tak ada. Aku pun tak ingat lah dia berhijrah pasukan mana. Tapi benda-benda macam tu, 7 perlawanan kau tendang dia, lepas tu kau masukkan dia balik. Kalau aku pemain, aku confused lah. So aku rasa aku pun tak ingat apa prediction. Kau ingat prediction korang siapa yang jatuh awal musim? Kau cakap? Aku nak tambah sikit pasal UiTM bila kau cakap tentang kenapa Frank. Kenapa aku pun tak berapa nak pasti, tapi aku dapat merasakan mereka ada lagi misi untuk Frank Bernard untuk diselesaikan. Sebab untuk 2 perlawanan terakhir ni pihak UiTM akan bertemu dengan Kedah dan juga Pahang. Kedua-dua game ini UiTM target untuk menang. Jadi inilah misi mereka untuk menang bagi melayakkan diri untuk perlawanan Piala Malaysia. So sebab ini aku rasalah sebab itu mereka perlukan lagi Frank tu kan. Tapi berita yang aku dapat the latest daripada insider aku, kemungkinan besar tahun 2022 which is next season UiTM akan berkubur. Mungkin dia tak akan ada di Liga Perdana sebab dah tak ada duit dah. Biasalah tu Liga Malaysia macam tu lah. Aduh. Kubur yang saya naik UM. Baru dia Universiti Melaya. Budak dah. Macam-macam lah. Tapi aku pun tak ingat siapa yang predict pasukan mana, sebab kita ada buat prediction awal musim tapi aku tak berapa ingat lah. Dalam video pun kita punya editor cut, so aku tak boleh nak cari balik korang predict siapa yang turun. Kau ingat? Aku sebut PJCT, okay? Kemudian aku sebut Sabah. Itu 2 pasukan yang aku sebut. Dua-dua tak kono. Dua-dua tu selamat dan aku nak ucapkan tahniah. Aku rasa aku pun predict PJCT lah. Lagi satu aku tak pasti, aku tak ingat pasukan mana. Mungkin bukan UiTM sebab UiTM sebelum tu bagus kan. Kita pun tak expect yang UiTM akan jatuh. Perak dengan Pahang pun kita tak expect. Tak salah aku Amir predict Pahang top 4, nombor 4 Pahang. Betul. Tak salah tapi aku. Seingat aku ada yang drop, tak silap aku sama dengan kau, Sabah. Sebab aku cakap Kurniawan Dwi Yulianto tu akan first kena sack. Mungkin lah. Sabah, aku rasa Sabah dengan Melaka aku punya choice. Okey. Tanya lah. Semua tak kena lah. So kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Harap-harap Perak FC akan bangkit. Harap-harap UiTM pun satu hari walaupun dah berkubur nanti mungkin dia nak datang balik kan. Kita tak tahu. Mungkin Frank Bernard UM pula. Kita tak tahu. Kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih.